Dan selamat berbakti kepada Tuhan kita yang hidup dimanapun kita berada. 无论你在何处，欢迎大家今天早上来到主的面前来敬拜他。 Saya yakin bahwa Tuhan pun beserta dengan saudara sekalian dimanapun juga. 我也相信主与大家同在。 Hari ini kita akan membuka firman Tuhan dari 2 Korintus 8. 我们今天要打开一段的经文，是在哥林多后书第8章 Ayat yang ke-8 sampai ke-12 dan 16 sampai ke-18. 我们从第8节读到12节，然后再从第16节读到18节。 Demikian bunyi firman Tuhan, 2 Korintus pasal 8 ayat ke-8. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji ketulusan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Itulah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun lalu kamu mulai melakukannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya. Maka sekarang selesaikanlah juga pelaksanaan itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan keleran hatimu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ayat 16. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang besar dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. 哥林多后书第8章第8节，我说这话不是吩咐你们，乃是接着别人的热心试验你们爱心的实在。你们知道我们主耶稣基督的恩典，他本来富足，却为你们成了贫穷，叫你们因他的贫穷可以成为富足。我在这世上把我的意见告诉你们，是以你们有益，因为你们下手办这事，而且起此心意，已经有1年了。如今就当办成这事，既有这个愿做的心，也当照你们所有的去办成。因为人若有愿做的心，必蒙悦纳，乃是照他所有的，并不是照他所无的。16节。 多谢上帝感动提多的心，叫他待你们殷勤，像我一样。他固然是听了我的劝，但自己更是热心，情愿往你们那里去。我们还打发一位兄弟和他同去，这人是在福音上得了众教会的称赞。 Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 今天早上的读经就到此。 Berbahagia mereka membaca firman dan hidup di dalam firman Tuhan. 我们每一位弟兄姐妹，你们读上帝的话语，并且把它执行在你们生活上的，变为有福了。 Jemaat sekalian, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa mohon Roh Kudus di pemimpin di dalam pemberitaan firman. 这时候，我们来低头祷告，求圣灵来带领我们。 Tuhan, Engkau mengerti apa yang ada di dalam hati kami dan mengerti apa yang kami pikirkan. 主啊，你明白我们心里的事，还有你明白我们在想的是什么。 Hamba tidak mengerti semuanya itu, Tuhan. 主啊，你的仆人不明白这一切。 Bahkan firman Tuhan pun kami mohon
penerangan dari Tuhan supaya kami boleh mengerti isi hati Tuhan. 也求主来光照我们的心，好让我们可以明白主的话。 Kami mohon dengan penuh kehormat dan rendah hati kepada Tuhan supaya Engkau menerangi hati kami untuk menuntun kami ya Tuhan. 主啊，我们以一颗谦卑的心，顺从主你的心，求你光照我们，好让我们可以明白主的话，求着引导 Hamba-Mu 我 yang 们， hina dina ini boleh diberikan hati yang takut akan Tuhan. 求主赐给你无用卑微的仆人一颗敬畏主的心， Sehingga tidak menjelaskan apa-apa kecuali kebenaran Tuhan. 除了解说主你的话，其他的就不说了。 Tuhan berkatilah jemaat-Mu pada waktu mereka ada dimanapun juga pada hari ini. 主啊，求你赐福带领每一位弟兄姐妹，无论他们在何处。 Roh yang sama memimpin kami, roh itu juga memimpin pada waktu mereka beribadah di rumah-rumah. 同样的灵带领我们，也同样的灵带领弟兄姐妹在他们每一位的家中。 Biarlah hati jemaat boleh dipenuhi oleh Roh Kudus. 求圣灵充满弟兄姐妹的心， Biarlah hati jemaat dipenuhi oleh firman Tuhan dan kasih Tuhan. 好让弟兄姐妹的心充满了主的话与主的爱， Sehingga kami bersama-sama memuji kebesaran Tuhan. 好让我们每一个人都赞美主的伟大。 Terima kasih Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 奉主耶稣的名，我们已经祈求祷告，阿门。 Amin. Saudara, satu pertanyaan yang penting sekali di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ini. 弟兄姐妹，有一个很重要的问题，在这哥林多后书第8章里面， Apa yang menjadi pokok permasalahan pembahasan Rasul Paulus? 这个使徒保罗他所这个讨论的重点是什么呢？ Saya membaca berkali-kali dan dengan satu istilah saya menjelaskan bahwa pelayanan kasih yang menjadi fokus. 我读了好几遍，就是这个使徒保罗所讨论的重点，就是有关于这个词汇的事。 Yaitu di dalam bahasa Yunaninya karita. 在希腊文就叫做查利大， Yaitu suatu pelayanan yang pelayanan murah hati. 是一个慈心的一个侍奉， Pelayanan yang keluar dari hati. 是从我们内心涌跃出来的一个侍奉。 Pelayanan itu merupakan sesuatu ekspresi kedewasaan mereka di dalam Yesus Kristus. 这个侍奉是表示了他们在基督里的信心上的一个成熟。 Sudah pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini, 当使徒保罗写这封信的时候， jemaat di Yerusalem pada khususnya sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. 在耶路撒冷的信徒们，教会那里面对了经济上的困难， Sehingga Rasul Paulus berusaha mengumpulkan bantuan finansial kepada jemaat di Yerusalem. 所以使徒保罗就积极的去筹款，要来帮助耶路撒冷的信徒们。 Dan Rasul Paulus mendorong jemaat Korintus untuk mengambil bagian dalam hal ini. 使徒保罗也鼓励哥林多信徒们来参与这项的奉献。 Tetapi bukan masalah uang yang menjadi perhatian Rasul Paulus. 原来使徒保罗的重点不只是专注在这个金钱的事上， Tetapi Rasul Paulus menjelaskan secara teologi. 但是使徒保罗又以神学的这个观点来解说， Yaitu pelayanan kasih untuk membuktikan apa yang ada di dalam hati orang percaya. 这个词汇的事呢，是要证明信徒们的心里面的是什么。 Dan dia juga menjelaskan bahwa kita di dalam Kristus itu sudah menjadi kaya. 他也解说说，我们在基督里已经成为富足了。 Maka sudah di dalam ayat 8 Rasul Paulus mengatakan, aku mau menguji ketulusan, keikhlasan kasihmu. 所以在第8节那边，使徒保罗说：“我要试验你们爱心的实在。” Dengan kata lain Rasul Paulus mengatakan bahwa pelayanan kasih itu harus bersumber dari kasih. 换
换句话说，使徒保罗想说的就是说，这个词汇的事呢，是要由你的内心的爱而发出的。 Pelayanan kasih itu membuktikan pertumbuhan rohani seseorang. 这个词汇的事呢，是证明表扬一个人的信心的成熟与成长。 Ayat 7 Rasul Paulus mengatakan bahwa kamu telah kaya di dalam segala sesuatu. 在第7节那边说，你们在信心、口才与知识上有 Kaya 这个 dalam iman, 富足。 kaya dalam perkataan. 你们在这个信心和这个口才知识上富 Kaya 足， di dalam segala pengetahuan. 你在这个知识上也富足了。 Dan kemudian Rasul Paulus menjelaskan, kamu juga harus kaya di dalam pelayanan kasih itu. 然后使徒保罗接下来说，你们也要在这个词汇的事上富足。 Dari sini Rasul Paulus menekankan bahwa insight dari dalam dan dari luar itu harus sama. 在这里，使徒保罗要强调说，你里外是要一致的。 Saudara-saudaraku sekalian, kemudian Rasul Paulus menjelaskan di ayat 9 khususnya, yaitu mengapa murid Kristus perlu secara aktif terlibat di dalam pelayanan kasih ini. 然后在接下来第9节那边，使徒保罗解说，为什么我们身为基督的门徒，我们要积极参与在这个词汇的事上呢？ Rasul Paulus tidak menekankan situasi atau kebutuhan dari jemaat Yerusalem. 使徒保罗却没有强调这个耶路撒冷信徒们的需要， Sebagai pendorong bagi mereka untuk terlibat di dalam pelayanan kasih. 成为要推动他们参与在这个词汇的事上。 Tetapi Rasul Paulus memfokuskan kristologi. 但是使徒保罗强调的，这是有关于基督。 Itu dijelaskan di dalam ayat ke-8 bahwa ia yang kaya rela menjadi miskin. 就在第9节那边，使徒保罗解说，他本来富足的，却为你们成了贫穷， Supaya kamu yang miskin ini boleh menjadi kaya di dalam dia. 好叫你们因他的贫穷可以成为富足。 Apa yang dimaksud dengan Rasul Paulus dia yang kaya rela menjadi miskin? 使徒保罗这边的意思是什么？他说他本来富足，却为你们成了贫穷呢？ Rasul Paulus menekankan ketinggian Kristus Yesus. 使徒保罗强调的就是说，基督的至高， Dia adalah pencipta dan dia adalah kepala gereja. 他是创造者，他是教会的元首， Segala sesuatu berasal dari dia. 一切都源于他， Dia lebih utama dari segala sesuatu. 他在一切的之上， Dia adalah raja atas segala ciptaannya. 他是在一切的这个被创造的Dia adalah 君王， pemilik dunia rohani dan dunia materi. 他是这个属灵界与这个物质界的主， Bahkan seluruh kepenuhan Allah di dalam diri Kristus. 甚至他在基督里是充满这个上帝 Ia 的神 kaya di 性， dalam kebajikan, di dalam hikmat, di dalam kuasa Allah. 他在上帝的这个智慧、良善、权柄、慈 Tidak 爱 ada 充满 sesuatu 富 pun 足， yang kurang ataupun yang tidak sempurna di dalam dirinya. 在他里面没有这个缺 Jadi 的。 Rasul Paulus menekankan ketinggian Yesus Kristus. 这个使徒保罗在强调，这个基督是至高伟大的， Kemudian dia mengatakan dia rela menjadi miskin. 但是他愿意乐意成为贫穷， Bukan karena memang dia miskin, 不是因为他本来贫穷， tetapi dia merelakan diri menjadi miskin pada saat yang sama kekayaan ada di dalam dia. 但是他是乐意成为贫穷，同时他本来是拥有这个富足的。 Kapankah Kristus menjadi miskin? 基督什么时候成为贫穷呢？ Dalam hal apakah Kristus menjadi miskin? 在什么情况之下，基督成为贫穷呢？ Ia miskin yaitu Rasul Paulus menekankan pada waktu Kristus inkarnasi. 就是当基督道成肉身的时候，他成为贫穷。 Yaitu Tuhan Yesus menjadi manusia. 就是主耶稣道成肉身成为人的时候， Dia adalah seorang yang memiliki segala sesuatu. Pada waktu di dalam dunia ini dia tidak punya segala sesuatu. 他本来拥有一切的，但是他来到这个世界上的时候一无所有， Dia melepaskan semuanya itu. 他放开一切。
Tetapi sudah kemiskinan Kristus tidak mengganggu kekayaannya. 但是基督的贫穷却不干扰了他的富足。 Melainkan saudara, kemiskinan itu adalah suatu bentuk, tetapi isinya itu adalah kekayaan Allah. 他的贫穷只是一个形象而已，但是在他的内心充满天赋的富足。 Saya akan tunjukkan satu ayat di dalam Lukas pasal yang kedua, 我们来看路加福音第2章 ayat 11 dan ayat 11 saja. Dan 12. 11节跟12节。 Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring dalam palungan. 因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。 Ayat 11 Lukas menekankan ketinggian Kristus. 在这个路加福音第2章第11节，在那边强调这个我们救主主耶稣的至高伟大。 Dia menggunakan kata Kristus, Mesaya. 这边用的一个字就是救主，弥 Dia 赛亚。 adalah anak Allah, dia adalah anak yang dilihat oleh Daniel. 他是上帝的儿子，是单一利所看到的。 Dia adalah Allah yang memiliki segala sesuatu. 他是拥有一切的上帝。 Lalu ayat ke-12 Lukas menekankan kerendahan Kristus. 然后在12节那边，路加强调基督的这个谦卑， Dibungkus dengan lampin, kemudian berbaring di palungan. 包着布卧在马槽里， Seorang yang tak punya apa-apa. 好像什么一无所有 Pada 的。 waktu Tuhan Yesus berada di tempat yang hina, 当主耶稣在这个卑微的地方， itu tidak membuat dia menjadi hina. 这个却不使他 Dia 成为卑微， tetap adalah Kristus, dia adalah Kristus. 他仍然是基督，是救主。 Saudara-saudaraku sekalian, disinilah melihat kemuliaan Kristus tidak didistorsi oleh apapun juga. 所以在这里我们看到基督的荣耀不由他的环境或什么事物来决定影响 Kemuliaan 他的荣耀。 Kristus tidak ditentukan lingkungan di mana dia hidup. 基督的这个荣耀不是决定于或 Oleh 是 sebab 由他 itu 的 di dalam pelayanan 四周围来 pada 决定 waktu 的。 Kristus inkarnasi, dia memberikan hidup di tengah-tengah lingkungan yang miskin. 所以当基督道成肉身的时候，他使他的四周围赐下了生命。 Dia adalah Allah yang menciptakan, memiliki segala sesuatu. 他是创造拥有一切的上帝。 Tetapi pada waktu dia datang ke dalam dunia ini, tidak ada tempat bagi dia untuk meletakkan kepalanya. 但是他来到这个世界上的时候，却没有放枕头的地方。 Ketika ia di dalam dunia ini, saudara, dia hidup di dalam kesederhanaan dan kemiskinan. 当他在这个世界上的时候呢，他活着一个简朴的生活。 Mengapa dia melakukan semuanya itu, saudara? 弟兄姐妹，为什么他做了这一切 Rasul 呢？ Paulus menjelaskan oleh karena kamu. 然后使徒保罗强调说，他解说，因为你， Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 好叫你因他的贫穷可以成为富足。 Rasul Paulus menekankan bahwa ya jemaat Korintus, kamu harus tahu posisi kamu sebelum di dalam Kristus. 使徒保罗强调说，对这个哥林多的信徒们说，当你们还没有这个相信基督的时候的状况。 1 Korintus 1 ayat 26 Rasul Paulus berkata, 哥林多前书第1章26节那里说， Ingatlah saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. 他说弟兄们呐、可见你们蒙召的时候， Rasul Paulus mau menekankan engkau dalam kondisi yang miskin. 这边要强调说，你是在贫穷的状况之下， Kamu itu tidak banyak orang yang terpandang. 在你们那里没有很多有智慧的人， Tidak banyak orang yang bijak. 有能力的也不多， Tidak banyak orang yang berpengaruh. 这个有能力的也不多。 Kamu harus tahu kondisi masa lalumu. 你们要知道你们过去的情况， Supaya engkau hidup tidak menjadi sombong. 好让你不过着一个骄傲的生活， Tetapi senantiasa bersyukur kepada Tuhan bahwa karena di dalam Kristus
Aku sudah menjadi kaya. 但是你们仍然要献上感恩，因为你们在基督里已经成为富足了。 Kaya jemaat Korintus, kaya di dalam Kristus. 哥林多教会的信徒们，他们在基督里成为富足了。 Rasul Paulus mengatakan kaya di dalam kekayaan Kristus, yaitu pengetahuan di dalam hikmat Tuhan. 就是你们在这个基督里，在基督的智慧里成为富足。 Dan jemaat Korintus sekarang tidak kurang suatu apapun juga. 现在哥林多信徒们一无所缺的。 Saudara, tulisan seperti ini Rasul Paulus mendorong jemaat Korintus supaya mereka tahu bahwa sekarang saya kaya di dalam Kristus, maka saya pun hidup memperkaya orang lain. 所以使徒保罗在这边要向哥林多信徒们强调说，因为在基督里我成为富足，所以我的生命要使别人成为富足。 Dengan kata lain, pelayanan kasih itu adalah ucapan syukur apa yang telah Tuhan berikan. 换句话说，这个慈惠的事，是因为透过上帝已经赐给我们的一切的恩典 Pelayanan，kasih 要使 itu 别人成为 bukan 富足。 sesuatu yang pantas dibanggakan. 这个慈惠的事不是一个可以为傲的事。 Pelayanan kasih itu adalah suatu kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengekspresikan kekayaan Kristus. 这个慈惠的事，上帝赐给我们去做，是给我们机会来向众人表示，我们在基督里已经成为富足了。 Pelayanan kasih itu seharusnya itu muncul dalam hatimu yang paling dalam. 这个慈惠的事应该由你的内心深处而发出来。 Kemudian Rasul Paulus menjelaskan 接下来，使徒保罗 bagaimana 解说， sikap murid Tuhan Yesus di dalam pemberian kasih itu. 再下来，使徒保罗解说有关于身为基督的门徒，我们怎样要去行这个慈惠的事，在这个供给的事上。 Ayat 11 dikatakan, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan keleraanmu. 在11节那边说，你们要当照你们所有的去办成， Yaitu memberi dengan sukarela. 就是以乐意的心去奉献。 Kerelaan itu disebab itu mendatangkan sukacita. 这个乐意会带来喜乐的心， Dan kasih itu membuat orang menjadi sukarela. 爱使人成为这个乐意。 Rasul Paulus menjelaskan bahwa pelayanan kasih itu harus berdasarkan sukarela yang didorong oleh kasih agape. 这个使徒保罗强调说，你们在这个奉献上，在这个慈惠的事上，要有以这个上帝的爱来推动你们去做。 Siapakah di antara kita atau anak-anak pemuda yang menikah berdasarkan terpaksa? 有谁在我们的当中，尤其是青年们，你们是因为被勉强而结婚的呢？ Saya rasa jarang sekali, tetapi mereka rela menikah dengan orang yang dia kasihi. 我相信这个很少见的。你们是乐意以你们所爱的人 Rela 这个结婚的， memberikan diri dan orang lain rela memberikan diri kepada saya. 你们乐意这个给予这个对方，然后彼此服侍。 Sehingga kerelaan tidak membuat seorang menjadi menyesal. 所以，如果乐意呢，不会使一个人后悔。 Saudara, demikian juga di dalam pelayanan kasih. 在这个慈惠的事上也是如此。 Jangan kamu memberi karena terpaksa. 你们不要因为被勉强而奉献。 Terpaksa itu bukan kerelaan. 勉强不是乐意。 Mengapa ada orang memberi karena terpaksa? 为什么有些人以这个被勉强而奉献呢？ Karena dia memberi berdasarkan perhitungan untung rugi. 因为他是按照这个利益去做这个奉献的。 Yang kedua, karena dia memberi pelayanan kasih berdasarkan pelaturan, legalisme. 他奉献是因为这个条规或者法律上。 Yang ketiga, dia memberi pelayanan kasih karena merasa berutang sama Tuhan. 第三，可能他行了这个慈惠的事呢，是因为他觉得他欠了上帝。 Yang keempat, saudara, pelayanan kasih itu karena kewajiban. 第四，有可能他行了这个慈惠的事，是因为义务上。 Sehingga pelayanan seperti itu kelihatan aktif di luar, tetapi
tidak aktif dari dalam. 所以呢，他所做的这个慈惠的事呢，在外表来看是好像是积极的，却 Jika 在内 engkau 心是不 memberi 同 dengan 的。 rela, maka pemberian itu akan diterima oleh Allah. 如果你是以乐意的心去奉献的话，那么上帝会接纳你的奉献。 Kemudian Rasul Paulus menjelaskan lagi tentang pemberian sesuai dengan kemampuan. 然后使徒保罗接下来又解说，按照你的能力去这个奉献。 Ayat 11b dan ayat 12. 11节的后半节，还有这个12节那边， Lakukan itu dengan apa yang ada padamu. 当照你们所有的去办成。 Kemudian ayat 12b katakan bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 然后12节的后半节也说，乃是照他所有的，并不是照他所无的。 Ayat ke-12 dikatakan pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. 3 kali, saudara. 所以3次的强调说，你要按照你所有的去做。 Yaitu dengan kata lain bahwa pemberian kasih jangan melampaui kemampuan. 换句话说，你所奉献出来的，必要超过你的能力， Karena tidak ada paksaan. 因为没有被勉强。 Saudara-saudaraku sekalian, yang unik Rasul Paulus menjelaskan dengan jemaat jemaat Makedonia untuk mendorong jemaat Korintus mengikuti teladan jemaat Makedonia. 很独特的，使徒保罗在这边在解说的时候呢，他以马其顿信徒们的这个捐助的这个事上呢，来鼓励这个哥林多的信徒们。 2 Korintus 8 ayat ketiga saya bacakan. 哥林多后书8章第3节那边说， Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 我可以证明他们是按着力量，而且也超了力量。 Jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin. 马其顿的信徒们是贫穷的， Namun mereka kaya dalam kemurahan Allah. 但是他们却在上帝的恩慈上富足。 Jemaat Makedonia jemaat miskin, namun memberi lebih banyak. 马其顿这个信徒们是贫穷的，但是他们所供给的也更多。 Jemaat itu memberi melampaui ekspektasi Rasul Paulus. 马其顿信徒们他们的这个捐助，他们的供给 Oleh 供 sebab 给 itu 超 Rasul Paulus 过使徒 mengatakan 保 dia 罗的 memberi 希望。 melampaui kemampuan mereka. 所以这边说他们的这个供给也是超过了他们的力量。 Dalam arti saudara, satu jemaat yang sederhana seharusnya memberi itu sekian, tetapi uang dikumpulkan melampaui ekspektasi. 应该说，马其顿的信徒们，他们是按照他的能力，是给予这样子的这个那么多，但是他们却筹款的时候超过了他们的力量。 Tapi jemaat Makedonia memberi dengan sukarela. 马其顿的信徒们也是以乐意的心来捐助的。 Ayat keempat dikatakan dengan kerelaan sendiri. 第4节那边说，他们是以乐意的心。 Saudara-saudara, memberi pemberian kasih itu harus berdasarkan kemampuanmu. 你们要按照你们的能力来奉献，来捐助。 Ketika pemberian kasih melampaui kemampuan, 当你们的这个捐助，你们的这个供给超过你的能力的时候， maka ada beban berat 那么就会有重的负担。 dan orang Kristen tidak boleh lakukan seperti itu. 基督徒不可以这样子去行。 Saudara-saudaraku sekalian, setelah Rasulullah menjelaskan itu, kemudian mengambil sesuatu tindakan yang konkret kepada jemaat Korintus. 当使徒保罗解说之后呢，使徒保罗就采取一个具体的这个行动 Dia 来向哥林多 dia 信徒们解 mengutus 说。 Titus ke sana. 他差派了提多， Lalu di dalam ayat pasal yang ke-8, kemudian ayat ke-6 juga dikatakan, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya mengunjungi kamu dan untuk menyelesaikan pelayanan itu, pelayanan kasih. 第6节那边说，因此我劝提多，既然在你们中间开办这慈惠的事，就当办成了。 Rasul Paulus merekomendasi Titus untuk menyelesaikan pelayanan kepada jemaat Korintus, menyelesaikan pelayanan kasih. 使徒保罗推荐提多去帮助哥林多的信徒们来办成这个慈惠的事。
Satu pertanyaan saudara, mengapa jemaat Korintus menunda pengumpulan pelayanan kasih? 有一个问题说，为什么哥林多的信徒们他们迟延了去办这个词汇的事呢？ Ayat ke-10 dikatakan memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya. 第10节那边也告诉我们说，他们已经其实有1年计划要办这个词汇的事了。 Kemungkinan besar pelayanan itu sudah dilakukan oleh jemaat Korintus tetapi berhenti. 很有可能哥林多的信徒们他们已经开始举办了，但是在这个中断的时候，他们却停下来。 Mengapa pelayanan itu berhenti? 为什么他们却停下来呢？ Apakah jemaat Korintus orang-orang yang seperti jemaat di Makedonia yang itu miskin? 是否这哥林多的信徒们像在马其顿的信徒们一样贫穷呢？ Saya tidak percaya, saudara. 弟兄姐妹，我不相信这次， Karena jemaat Korintus kebanyakan orang itu orang pedagang. 因为在哥林多的信徒们，大多数人都是这个商人。 Korintus itu adalah kota yang besar. 哥林多这个城市是一个大的城市， Rasul Paulus sendiri menggunakan kata kamu yang miskin menjadi kaya. 使徒保罗却用了这句话说：你本来这个贫穷了，却成为富足了。 Kaya itu bukan soal kaya rohani saja, tetapi kaya materi juga. 所以所谓的富足，不只在这个灵命上的富足， Jikalau 而是在物质上也是富足。 Jikalau jemaat Korintus adalah jemaat yang bukan jemaat yang berada, 如果这个格林多信徒们是富足的这个信徒， mengapa pelayanan kasih itu berhenti, saudara? 为什么他们所办的这个慈惠的事却停下来呢？ Tidak gampang mencari alasan, saudara, yang menjadi penyebab pelayanan kasih itu berhenti. 在这里不容易找到他们的理由，为什么他们在这个慈惠的事上却停 Tetapi 下来？ berdasarkan teologi, berdasarkan pemahaman Rasul Paulus bahwa pelayanan kasih itu sebenarnya merupakan ekspresi pertumbuhan kasih atau pertumbuhan rohani. 但是按照使徒保罗的解说，按照这个神学上来解说的话，其实这个慈惠的事是跟我们的这个信心与爱的成长有关的。 Maka saya berpendapat bahwa jemaat Korintus menunda pelayanan kasih karena kedewasaan rohani. 所以我猜测，这哥林多的信徒们，他们之所以停下来办这个慈惠的事，是因为他们的信心上的成熟 Rasul 度。 Paulus menjelaskan bahwa jemaat Korintus belum dewasa di dalam Kristus. 使徒保罗在这边说，哥林多的教会的信徒们，他们在信心上还不够成熟。 Mereka adalah orang duniawi yang bisa dilihat iri hati dan perselisihan. 他们还是属世的人，可以看到，可见他们的心里还充满这个 Sudah 嫉 bisa 妒、 melihat, 愤怒的。 sudah bisa melihat jemaat Korintus itu hidup di dalam immoralitas. 我们可以看到哥林多的信徒们，他们过着一个缺德的生活。 Mereka juga ada perpecahan yang satu kelompok dengan kelompok yang lain. 他们也是已经分散， Bahkan saudara mereka dalam pertemuan hanya mementingkan diri sendiri saja. 当他们有在彼此见面的时候呢，交通的时候只是顾自己的利益而 Dan 已。 sebagian juga orang yang arogan, yaitu sombong. 他们大多数的人都是骄傲的。 Sudah orang yang secara harta itu banyak, tetapi kerohanian itu tidak bertumbuh di dalam Kristus. 他们在物质上是丰富的，但是他们在这个属灵上，在对基督的信心上是却没有成 Oleh 长 sebab。itu sudah pelayanan kasih itu berbanding lurus dengan pertumbuhan rohani seseorang. 所以这个慈惠的事呢，与一个人的这个信心的成长 Jikalau 是同行的。 kemurahan hati Allah menguasai hati kita, 若是上帝的慈爱掌控了、充满了我们的心， maka kita seperti Tuhan Yesus melihat orang banyak dan tergeraklah hati oleh belas kasihan. 那么我们会像主耶稣的心，当主耶稣看到众人的时候呢，就起了怜悯的心。 Oleh sebab itu sudah lihat bahwa pelayanan kasih berhenti dan Rasul Paulus ingin jemaat Korintus meneruskannya.
所以，当使徒保罗看到在哥林多信徒们的办这个慈惠的事上停止的时候呢，他再次要鼓励他们继续的去办成。 Jemaat penerima surat Yakobus juga memiliki hal yang sama seperti jemaat di Korintus. 弟兄姐妹，这个在接受到这个雅各书信的这个信徒们也是同样的。 Dikatakan surat jemaat penerima surat Yakobus ada orang yang kaya. 在那里收到雅各的这个书信的信徒们，他们也是富足的。 Yakobus 2 ayat kedua dikatakan mereka memakai cincin emas dan pakaian mewah. 雅各书第2章第2节那边告诉我们说，他们都是带着金戒，穿着这个华美的衣服的。 Dari pakaian itu, dari apa yang dipakai itu sudah membuktikan itu adalah orang-orang yang cukup berada. 从他们所穿上的这个华美的衣服，都表示他们是有富足、有地位的人。 Yakobus pasal kelima ayat 2, ayat 3, ayat 5 mengatakan bahwa kekayaanmu itu sudah busuk dan sebagainya. 在雅各书第5章那边第2节那边说，你们的财物已经坏了。 Mereka menggunakan kekayaan untuk hidup mewah. 他们使用他们的这些财物来享受世上的美福、好宴 Tetapi 乐。 di dalam jemaat itu ada sebagian juga orang yang miskin yang pakaian compang-camping. 但是在他们的当中，也是有贫穷的信徒们，穿了比较破烂的衣服的。 Namun saudara mereka menutup hati bagi pelayanan kasih itu. 但是他们却对这个慈惠的事上蒙蔽了心。 Mengapa demikian saudara? 弟兄姐妹，为什么会这样子呢？ Karena hati kasih mereka tidak bertumbuh di dalam Yesus Kristus. 因为他们的爱心在基督里没有成长。 Oleh sebab itu saudara, bukan soal pemberian, tetapi pemberian itu hanya membuktikan atau menguji kasih yang ada di dalam hati kita. 所以不只是关于这个奉献的事上，而是你的这个奉献是不是出于你这个内心的爱？ Suatu saat saya diutus pelayanan setahun. 有一次我被差派到一个地方，在那边服侍1年。 Saya mengajar sekolah minggu dan juga berkhotbah pelayanan seluruh di dalam gereja yang kecil itu. 我是在那个小的教会当中，在这个主日学有教学，然后也是有讲道。 Ada satu anak sekolah minggu yang saya tahu dia akan selesai SD. 有一个主日学的这个孩子们，我知道他将要这个小学毕业了。 Saya bilang, setelah SD kamu mau sekolah di mana? 我说你小学毕业之后，你要到哪里去念书呢？ Dia bilang, saya nggak sekolah lagi. 他说我不上学了。 Loh kenapa nggak sekolah? 我说为什么不上学了呢？ Orang tua nggak punya uang. 他说我的父母亲没有钱了。 Saudara yang kecil, saudara, uang SPP itu tidak terlalu banyak. 其实他所要付的这个学费并不是很大。 Saya pulang, saya doa untuk anak ini, kemudian hati saya tergerak. 我回到家，我为这个孩子祷告，然后我的心感动。 Saya ingin kasih dia uang untuk sekolah terus. 我想要给他钱，让他继续去读书。 Tapi sebelum kasih saya berpikir, kalau saya sudah praktek setahun selesai di situ, siapa yang terusin? 我心里在想说，当我这个1年服侍完之后，在那个地方有谁会继续 Kalau saya 补助他 memberi, 呢？ dia hanya mengingat saya. 如果我给他是为了他纪念我， Saya ngomong sama diri saya tidak akan memberi ke dia, tapi saya memberi ke gereja dan gereja harus memperhatikan jemaat itu. 所以我就告诉我自己说，我要把我的金钱给这个教会，好让这教会这个不断的来帮助他。 Sudah gereja itu kecil, sehingga pengurus pun nggak ada waktu saya pelayanan di situ. 这个教会很小，甚至在那边的没有什么的圣工人员， Ketua nggak ada, cuma ada bendahara. 没有这个主席，只有这个管财务的。 Satu lagi mereka yang mengurus lah untuk kebaktian. Jadi kami bertiga aja di dalam gereja itu yang mengurus gereja. 所以只有3个人，我还有这些管财务的，还有一个管 Saya 崇 bilang 拜 ke 的， mereka, 在那里管那个教会。 gereja perlu membantu anak ini.
我对教会说，教会必须帮助这个孩子。 Mereka setuju dan kami kumpulkan sedikit uang, kemudian kasih anak ini pendaftaran dan sekolah. 我们大家都同意，那么我们筹款，把这个款来帮这个孩子去报名。 Anak ini senang sekali, saudara. Senang sekali dia bisa sekolah lagi. 哇，这个孩子非常的高兴，因为他还可以继续读书。 Kemudian setelah pelayanan setahun selesai, saya kembali ke saat studi lagi. 然后服侍1年之后，我又回到学校。 Beberapa tahun kemudian saya ketemu orang yang kenal anak ini. 过了几年，我碰到一个认识这个孩子的人， Saya bertanya, bagaimana anak ini masih di gereja, masih melayani? 我问他说：“这个孩子的情况是如何，还是照样服侍吗 Dia bilang anak ini sudah selesai SMA.？” 他说：“这个孩子已经高中毕业了， Bahkan anak ini cinta Tuhan menjadi guru sekolah minggu sekarang. 他因为很爱主，他现在成为主日学老师。” Lalu saya bilang keluarganya gimana? 然后我问说他的家人如何？ Keluarganya sekarang pun percaya kepada Tuhan. 他的家人现在的信了主。 Saudara, hati saya penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. 我的心充满感谢主。 Lalu saya tanya kepada orang yang kenal, bagaimana keluarganya bisa datang ke gereja dan percaya Tuhan? 然后我又问这个人说，他的家人是怎样会认识主，来到教会的呢？ Yaitu gereja memberikan pelayanan kasih kepada anak ini dan mereka mendapatkan kasih dari Tuhan. 因为教会这个帮助这个孩子，然后他的家长人就是见证到这个教会所行的这个 Sehingga 爱心。 beberapa tahun Tuhan membawa mereka satu-satu masuk ke dalam gereja. 然后接下来主就是带着他们的家人一个一个的来到这个教会 Saya 认识主。 bertanya kepada diri saya, Yonatan, persembahanmu tidak seberapa. 我就问我自己说，中南牧师，你的奉献是算不了什么。 Engkau pergi makan sekali dua kali pun itu sudah habis untuk kebutuhan anak ini sekolah. 你去外面去吃1、2次就足够来供给这个孩子的学 Tetapi 业了。 dengan cinta kasih engkau memberikan persembahan pelayanan kasih ini kepada Tuhan. Tuhan pakai dan menciptakan kekekalan di dalam hidup seseorang. 因为你是以爱主的心来做这个建筑，然后上帝就利用你这个建筑来造成一个有永恒价值的事。 Waktu saya sebagai mahasiswa itu kemudian mendapat tugas dari sekolah untuk mengajar sekolah minggu di pos-pos PI. 当我还在学校神学院求学的时候呢，就给我一个任务，去一些教会里去教书、教 Hari 学、 Sabtu kami 教主日 biasa 学。 hari Sabtu kalau pelajaran telah tidak tahu banyak, tugas tidak tahu banyak, ujian nggak datang, kami pergi besuk. 如果这个礼拜六功课不是很多，也没有考试，我们就去探访。 Sudah pada waktu saya membesuk di anak-anak, hati saya itu susah. 当我去探访这些孩子们的时候呢，我的心是有一点困难。 Anak-anak itu keluarganya miskin, sederhana sekali. 他们是贫穷的人，是过了个简朴的生活。 Bahkan sudah ada anak yang saya tanya, dia mengatakan 3-4 bulan SPP-nya sudah nggak bayar. 我有问一些孩子们，他们甚至已经4个月没有缴学费了。 Bahkan sudah mereka sudah selesai SMP, bahkan lebih tinggi SMA sudah nggak sekolah lagi. 他们甚至这个国中毕业之后也没有继续念高中。 Padahal menurut saya bahwa mereka bukan anak yang bodoh, cuma anak yang kurang beruntung di dalam segi ekonomi. 其实他们不是笨的孩子们，只是他们在这个经济上比较不幸而已。 Sebenarnya kemudian berunding dengan teman-teman, kemudian mendirikan satu yayasan kecil untuk pelayanan beasiswa kepada anak-anak. 然后跟朋友们一起商量说，我们就建造了一个小的基金会来 Kami 支持 mahasiswa 孩 mulai 子们的学 kumpulkan 费。 uang dan kemudian kasih uang itu kepada anak kami. 我们大学生就筹款，把这个款呢来资助孩子们的学费。 Kami memberikan motivasi kepada anak-anak untuk sekolah dengan baik. 我们要鼓励孩子们要好好的去读书。 Bahkan kami kalau sempat kumpulkan uang kemudian beli susu untuk anak-anak karena
Sorry bagi mereka mungkin sudah lama nggak menerima hal-hal seperti itu. 甚至我们有时候筹到款的时候呢，我们会买牛奶来给他们去喝。 Orang yang berprestasi kami kasih penghargaan. 如果他们在读书上有好成绩的，我们会给他们奖励。 Pada waktu saya menjadi ketua, saudara, jumlah anggota itu sudah 200. 当我还在那边当这个基金会的主席的时候呢，里面的成员大概有200多位了。 Oh, banyak orang yang tergerak untuk ikut ambil bagian di dalam pelayanan kasih seperti itu. 有很多人他们这个受了感动来参与这个爱的服事， Ada anak yang sudah selesai SMA tapi sudah pinter luar biasa. 他们已经高中毕业了，也是很聪明， Tetapi sudah nggak punya uang untuk kuliah lagi. 但是接下来就没有钱再继续念大学了。 Kami juga pikirkan saudara beberapa anak ini supaya mereka bisa sekolah lebih baik lagi. 我们也为这些孩子们着想，好让他们有更好的这个学业。 Memang uang itu terbatas, tetapi kami lakukan semampu mungkin. 是的，这个金钱是有限，但是我们按照我们的能力去做。 Setelah saya lulus dan kemudian yayasan ini yang kecil ini terus berjalan. 然后这个小的基金会继续不断的成长。 Dan saudara selama sudah 30 tahun itu sudah menjadi berkat begitu banyak orang. 过了3-4年，这个基金会成为众人的祝福。 Bahkan ada orang yang sudah kuliah selesai dan dia diberkati oleh Tuhan kemudian melihat ke bawah bagaimana dia harus membantu orang-orang yang susah juga. 甚至那些曾经被帮助，也是读完大学之后，他们再回来也是帮助那些缺乏的人。 Pelayanan kasih itu bermula dari hati yang melihat. 这个爱的这个服事，这个词汇的事，是这个是由我们的爱心开始发出来的。 Pada waktu kita melihat sesuatu, kita mesti berdoa, Tuhan kasih saya compassion, yaitu belas kasihan. 当我们看到某一件事的时候，我们祷告求上帝说：“是给我一个怜悯的心。” Sehingga kita melihat apa yang dilihat oleh Tuhan. 因此，我们可以看到主所看到 Kita 的。 memiliki beban apa yang ditanamkan oleh Tuhan. 我们拥有主在我们的心里所放的那个负担， Sehingga saudara kita boleh mengambil bagian kecil di dalam pelayanan kasih. 因此我们可以在这个词汇的事上有份， Sebab kita telah menjadi kaya di dalam Kristus. 因为我们已经在基督里成为富足了。 Kita kaya di dalam kerohanian berkat surgawi. 我们在这个属天的这个属灵上的恩典富足了， Bahkan materi pun sudah diberikan oleh Tuhan. 甚至我们的主也是赐下我们物质上的这个富足。 Tuhan memperkaya kita supaya kita tidak hidup untuk diri sendiri. 上帝使我们富足，好让我们不为自己而活， Melainkan hidup bagi orang lain. 而是为别人而活。 Rasul Paulus mengatakan, aku pingin pergi bersama dengan Tuhan. 使徒保罗说：“我渴望与主一同去。” Tetapi pada waktu aku hidup di dalam dunia ini, 但是当我还活在这个世界上的时候， aku hidup menghasilkan buah Injil. 我活着产出这个福音的这个果 Yang 效。 kedua dia mengatakan, aku hidup supaya menjadi sukacita, menjadi berkat bagi kamu. 然后接下来他也说：“我活着要成为你们的喜乐。” Saudara-saudaraku sekalian, itulah menjadi misi hidup Rasul Paulus. 弟兄姐妹，这就是使徒保罗的生命的使命。 Saudara, kita telah dipanggil oleh Tuhan 弟兄姐妹，我们的主已经呼召了我们， untuk melayani Dia di dalam dunia ini. 在这个世界上来服侍他。 Oleh sebab itu saudara dan saya ada misi dari Tuhan. 所以因此，弟兄姐妹，你我都有主的使 Kita 命在身 dipanggil。oleh Tuhan untuk mengekspresikan kasih dari Tuhan. 我们被主呼召是要来彰显主的爱。 Oleh sebab itu saudara, mari kita bersama-sama di dalam pelayanan kasih ini. 所以弟兄姐妹，好让我们可以参与在这个词汇的事上。 Kiranya kemuliaan kasih karunia Tuhan boleh dinyatakan kepada dunia ini. 但愿上帝的慈爱、荣耀可以彰显在这个世界 Kita 上。 tidak hidup untuk diri sendiri lagi. 我们
再不为自己而活了， tapi hidup bagi Kristus. 而是为基督而活。 Mari kita berdoa dan mohon belas kasihan Tuhan. 我们来祷告，求主的怜悯。 Sungguh terima kasih ya Tuhan bahwa kami yang miskin boleh menjadi kaya. Karena Tuhan. Engkau yang kaya menjadi miskin bagi kami. 主啊，我们真的感谢你，我们这些贫穷的，这因着你，我们成为富足。 Tapi kami seringkali lupa setelah kaya kami membius diri sendiri. 主啊，但是当我们成为富足的时候，我们常常麻痹了自己， Kami menjadi sombong, kami merasa puas diri. 我们成为骄傲，我们成为满足了。 Kami seperti orang-orang Israel setelah mereka masuk tanah Kanaan diberkati oleh Tuhan, mereka menjadi sombong. 我们就像以色列民，当他们进入迦南地的时候呢，受蒙主的祝福而成为骄 Padahal 傲。 Tuhan ingin supaya orang Israel menjadi berkat bagi orang-orang Kanaan. 其实主啊，你是要以色列民成为迦南地的人民的祝福， Untuk mengekspresikan kasih yang dalam dari Tuhan kepada dunia yang kotor ini. 彰显主你的爱，向这个世界彰显了主的爱。 Tuhan tolong dan pimpin kami 主啊，求你帮助引导我们， supaya kami boleh mengerti hati dari Tuhan. 好让我们可以明白主你的心意， Dan kami boleh ambil bagian kecil di dalam pelayanan yang Tuhan taruh di dalam hati kami. 我们可以参与在你放在我们心里面的那个词汇的事上有份。 Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami yang sementara. 主啊，好让透过我们暂时的生命里来荣耀你的名。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们祷告祈求是奉主耶稣的名，阿门。